Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Ratsasan yang memiliki skor 8,3/10 bintang. Dan saya jamin teman-teman tidak akan menyesal menontonnya hingga akhir, karena film ini masuk ke dalam status film superhit pada box office. Dan pastikan teman-teman fokus mendengarkan. Kisah dibuka dengan penemuan mayat wanita remaja berusia 15 tahun yang masih bersekolah bernama Rika dengan kondisi yang menggenaskan, terutama pada bagian wajah yang menandakan korban telah menerima kekerasan brutal sebelum ia meregang nyawa. Beralih kepada seorang pria pengangguran bernama Arun, ia selalu bermimpi menjadi sutradara film psikopat, namun hal tersebut tak kunjung pernah terwujud meski ia telah mengumpulkan data tentang 100 orang psikopat asli yang terpajang pada dinding kamarnya. Dan tentunya seluruh hasil riset ini dijadikan sebagai acuan pembuatan naskah film. Namun sialnya tak satu pun produser yang bersedia untuk memproduksi film kriminal yang pernah Arun rencanakan. இது எனக்கு மட்டும்தானா? எல்லாருக்கும் அதே நிலைமை தான். வழியில ஷார்ட் ஃபிலிம் எப்படி எடுக்கிறது? 8 வருஷ கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாதவங்க. Akibat gelar pengangguran yang disandangnya selama 12 tahun tentunya membuat sang ibu meminta Arun melupakan mimpinya serta memohon agar Arun bersedia menerima tawaran masuk ke dalam institusi kepolisian, dikarenakan almarhum ayah Arun merupakan sosok polisi dengan rekam jejak yang sangat-sangat baik. Maka tentunya akan sangat mudah bagi Arun menjadi perwira polisi. Terlebih lagi sang paman yang bernama Anjay saat ini masih aktif menjabat, sehingga dengan terpaksa Arun bersedia untuk bergabung ke dalam partai coklat tersebut. என்ன அருணே, அது நடக்கிறதுக்குள்ள நானே டெட் பாடி எல்லாத்துக்குமே ஒரு குடுப்பன இருக்கணும்ல. Di hari pertama bekerja, Arun yang sejatinya memiliki jiwa penyayang itu pun diminta untuk memukul pelaku kejahatan. Namun Arun justru melepaskannya dengan membawanya keluar. Bahkan ketika seorang ibu dan anak datang menyerahkan diri karena telah menghabisi nyawa suaminya yang KDRT, namun lagi dan lagi Arun menyuruhnya untuk pulang saja, karena hal itu bagi Arun hanyalah sebagai bentuk dari pertahanan diri. குட் மார்னிங் அருண். என்னாச்சு? முடிச்சிட்டு வந்து இவகிட்ட தப்பா நடந்துக்கிட்டா. அந்த மிருகத்தை தான் சார் நான் எனக்கு என்ன எக்ஸாம்? அருண், எங்களுடைய பொண்ணு காணும் சார். Beralih kepada Rina, seorang siswi yang baru saja pulang sekolah, tampak sedang bermain dengan anjing kesayangannya. Lalu tiba-tiba dari seberang jalan sebuah mobil mendekat memanggil Rina, dan dengan seketika Rina hilang entah kemana dan hanya menyisahkan sebuah kado yang tergantung pada leher anjing. Dan setelah sang ibu melapor kepada pihak kepolisian, ternyata isi di dalam kotak kado tersebut terdapat kepala boneka jadul yang menyeramkan telah tersayat pisau. அங்க எங்கேயாவது சிசிடிவி கேமரா அவைலபிளா இருக்கான்னு பாருங்க. அதை ஓபன் பண்ணி பார்த்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப பயந்து போயிட்டாங்க. Arun pun dimarahi oleh sang paman dikarenakan memalsukan tanda tangannya membebaskan si ibu serta si anak yang telah menghabisi suaminya. Dan akan hal tersebut, sepupu Arun yang masih bersekolah bernama Resti meminta Arun untuk memalsukan juga tanda tangan ayahnya, sehingga berujung Arun terpaksa dipanggil ke sekolah Resti dikarenakan ketahuan memalsukan tanda tangan. Dan di sini Arun bersikeras mengatakan kepada Fiji, guru BK Resti, bahwa Arun adalah ayah dari Resti. Dan untuk mencari simpati, maka Arun mengatakan ibu Resti telah berpulang ke rahmatullah. Namun konyolnya sang paman serta sang bibi alias orang tua asli dari Resti juga tiba di sekolah, sehingga tentunya Arun dan juga Resti dimarahi atas aksi konyol yang mereka lakukan. நீங்க கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு சைன் போட்டதே எங்க மாமா தான். விட்டுட்டா தலையில ஏறி உட்காந்துக்குவா.
Setelah itu Arun tak sengaja melihat anak kecil di supermarket menyembunyikan beberapa barang ke dalam celananya dan Arun merasa iba dengan anak kecil bernama Kayla dikarenakan ia tak bisa berbicara terlebih lagi. Kayla merupakan keponakan dari Fiji sehingga Arun pun membayarkan barang-barang yang disembunyikan oleh Kayla. மேம் அதை நீங்க திருப்பி கொடுக்க வேண்டாம். யாரு? Pada malam harinya Arun mencoba menguak kebenaran dari kepala boneka yang ditinggalkan oleh pelaku sewaktu hilangnya Rina sembari mencocokkannya dengan foto mayat Rika sehingga keesokan paginya Arun menyampaikan kepada Kapolsek bernama Sinta itu pun bahwa foto mayat Rika terdapat bekas luka yang sama persis dengan bentuk sayatan pada boneka yang ditinggalkan sewaktu hilangnya Rina sehingga Arun yang berbekal pengalaman tentang film psikopatnya beranggapan kedua korban diculik oleh pelaku yang sama. Terlebih lagi, seluruh pelaku psikopat dari seluruh dunia selalu meninggalkan tanda sebagai bentuk karya mereka untuk menyebar rasa takut dan rasa ketakutan dari masyarakat. Itulah yang menjadi hiburan serta menjadi impian bagi psikopat. Namun Sinta yang memiliki karakter bebal, egois, tak mau menerima masukan dari bawahan, menolak untuk mempercayai perkataan Arun. Tak lama kemudian Sinta pun bergegas menuju ke suatu tempat lalu Paman Anjay mengatakan prediksi Arun sangat begitu tepat karena mayat Rani telah ditemukan dengan bentuk luka yang sama persis dengan mayat Rika di awal film sehingga Arun pun mencari serta mendatangi sumber apapun yang berkaitan dengan sebelum tewasnya Rika dan benar saja terdapat kotak hadiah yang sama persis seperti yang diterima keluarga Rani. Maka dipastikan pelaku kejahatan ini merupakan pembunuhan berantai dan dilakukan oleh seorang psikopat yang sangat-sangat kejam. Dokter forensik yang melakukan autopsi bernama Nanda tak kuasa menahan air mata melihat kondisi mayat Rani dan ia menyatakan pembunuhan yang dilakukan mempunyai metode dan cara yang sama terhadap kedua korban sehingga hal tersebut membuat Kapolres memarahi Kapolsek Sinta yang tak juga bergerak dan berakibat tewasnya Rani. Padahal Arun telah memberi masukan, maka Kapolres meminta kepada Arun untuk memberikan solusi dan di sini Arun menjelaskan seorang psikopat yang meninggalkan benda serta meletakkan mayat di tempat umum pertanda. Ia sangat ingin sekali untuk diapresiasi, maka tindakan yang kita lakukan adalah sebaliknya dengan menutupi pembunuhan yang ia lakukan dari media sehingga pelaku merasa tak dihargai dan nanti pastinya ia akan berbuat kesalahan dalam melakukan pembunuhan selanjutnya sehingga celah itulah kita yang sebagai pihak kepolisian akan menangkap pelaku pembunuhan tersebut. சொன்ன சம்யுக்தா மர்டருக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? சில பொண்ணுங்களை கடத்தினதும் கிஃப்ட் பாக்ஸை விடுறதும் எப்படியா அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட காட்டணுங்கிறீங்களா? அவங்க பேரண்ட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து பாடி ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. Usulan Arun pun disampaikan Kapolres kepada Kapolda dan kini mereka telah mendapati izin untuk tidak mempublikasikan kematian korban dan akan melakukan autopsi rahasia bertempat pada rumah sakit terbengkalai yang akan dipimpin oleh Dr. Nanda. தல அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிக்கப்படாத மார்ச்சரி வெளியில சைக்கோ பத்தி சொன்னதுலயும் ஒரு லாஜிக் இருக்கு. கமிஷன் டாக்டர், can you please show us the body? பாடியை மறைச்சு வைக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. Beralih pada sekolah, kita pun diperkenalkan dengan seorang guru killer bernama Kaliang dan itu terbukti. Kaliang tak segan menampar murid yang salah dalam memberikan jawaban, bahkan menekan lengan siswi hingga kesakitan dan ternyata semua itu ia lakukan bukan tanpa alasan, yaitu menciptakan rasa takut agar siswi mematuhi dan bersedia menuruti perintahnya dengan tujuan pelecehan. +2 போகணும்னா
Ketika jam pelajaran telah usai, Mira mendatangi gurunya yakni Fiji untuk mengambil sebuah kerajinan tangan dan setelah itu, Fiji menyampaikan hari keselamatan perayaan kepada orang tua Mira melalui alat bantu dengar yang bisa merekam ucapan dan tak lama kemudian, seluruh murid bersiap pulang menunggu kendaraan dan di saat yang sama, Fiji melihat Mira berbincang dengan supir bajai sebelum menaikinya dan pemandangan itu terlihat wajar bagi Fiji namun yang tanpa disadari, di balik itu semua akan ada kejadian yang sangat mengerikan. சீக்கிரமாவே வீட்டுக்கு வந்துடுறேன். விசாரிச்சிட்டோம் ஆனா வரலன்னு சொல்றாங்க. Arun pun kembali bertemu dengan Fiji untuk meminta keterangan apakah Fiji melihat Mira sebelum ia dinyatakan hilang dan Fiji mengakui melihat Mira tempo hari menaiki bajai dan hanya itu yang bisa ia ingat. Lalu Fiji meninggalkan polisi Arun karena Fiji akan menjemput Kayla keponakannya. Macamnya birthday party ke கூட்டிட்டு போனா Di saat Fiji bersama Kayla tengah menunggu bajai dalam keadaan sepi itulah, Arun datang tepat waktu memberikan sedikit pelajaran kepada 3 pria hidung belang dan setelah itu, Arun mengantarkan Fiji serta Kayla pulang ke rumah dan disinilah perasaan di antara Arun serta Fiji mulai tumbuh dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, Fiji bersedia membantu Arun esok hari untuk mencari bajai yang pernah dinaiki Mira sebelum Mira dinyatakan telah hilang oleh pihak kepolisian. Pada sore harinya Arun mendapati sebuah kabar bahwa Mira telah ditemukan tak bernyawa pada penampungan sampah, maka Arun bergegas menuju TKP dengan menaiki bajai. Sementara itu Fiji di rumah melihat hiasan bintang merah yang tergantung dan dengan seketika membuat Fiji teringat bahwa bajai yang dinaiki Mira juga memiliki logo yang sama, maka Fiji segera melaporkannya kepada Arun. Namun sialnya sambungan telepon terputus akibat jeleknya sinyal, padahal saat ini Arun sedang menaiki bajai berlogo bintang yang dimaksudkan oleh Fiji. Setelah mendapati sinyal, telepon kembali berdering lalu Fiji mengatakan tentang ciri-ciri bajai yang membawa Mira tempo hari, maka Arun tanpa membuang waktu langsung mengejar supir bajai tersebut. டைம் பாஸ்க்கு பொண்ணுங்களை டீஸ் பண்ணுதியாடா? Setelah dilakukan interogasi dengan memakai cara lama yang sangat efektif, maka keluarlah satu nama yaitu Guru Kaliang. Ia membayar supir bajai ini untuk mengantarkan siswi sekolah di depan rumahnya. Lalu supir ini pun memberikan alamat Guru Kaliang dan tanpa membuang waktu, pihak kepolisian langsung bergegas untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. வேற எந்த க்ளூவும் கிடைக்கல. Dilakukannya penggeledahan lalu polisi mendapati tas sekolah milik Mira yang telah tewas disertai dengan penemuan kotak kado berisikan kepala boneka sehingga polisi meyakini bahwa Guru Kalianglah dalang di balik pembunuhan berantai ini. Maka polisi segera menuju sekolah untuk melakukan penangkapan dan di sekolah terlihat Guru Kaliang melempar resti dengan penghapus papan tulis pertanda si Guru Kaliang ini sengaja mencari kesalahan siswi lalu mengancam tidak akan naik kelas dan setelah ketakutan dari siswi itu muncul, barulah Guru Kaliang akan melakukan aksi bejatnya. Tapi tiba-tiba என்ன விட்டுருங்க சார். Si Kaliang pun menjelaskan alasannya bertindak demikian dikarenakan hidupnya sangat kesepian, tak memiliki seorang pun pasangan dan telah bosan melakukan olahraga tangan, namun dirinya membantah tak pernah membunuh siapapun. Lalu Kaliang mengakui di hari itu ia membayar supir bajai untuk bisa pulang bersama Mira dan terus membujuk Mira ke rumahnya, dan setelah aksi terselubung tersebut berhasil, Kaliang membuatkan Mira minuman yang dicampur dengan obat tidur, namun hal itu
itu dilihat oleh Mira sehingga tentu saja Mira kabur dari rumah Guru Kaliang. Namun anehnya Mira hilang begitu cepat entah kemana. Lalu Guru Kaliang melihat sebuah kotak hadiah yang ditinggalkan lalu ia pun menyimpannya. யாரா எஸ்கேப் ஆகுறா? டேய் பேஷண்ட்டை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாதீங்க சார். Setelah itu Arun menanyakan kepada Paman Anjay mengapa ia menempatkan boneka di dalam bagasi yang ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun Resti. Maka sebagai keluarga mereka melupakan kasus sejenak untuk berbahagia. Akan tetapi Arun mendapati sebuah panggilan dari Kapolsek untuk menuju ke rumah sakit dikarenakan Guru Kaliang merebut senjata serta menyandra seorang polisi dikarenakan dirinya merasa akan dikambing hitamkan oleh pihak kepolisian untuk dijadikan pelaku atas kasus pembunuhan berantai. Dan di sini Kapolsek Sinta diminta untuk mundur karena Arun menilai si Guru Kaliang benar-benar akan menghabisi rekan polisi jika tak menuruti keinginannya. Namun Sinta yang bebal tak mau menuruti sehingga Arun memilih untuk mengambil opsi lain. Lalu yang terjadi, tak lama kemudian Fiji pun menghubungi Arun yang membuatnya bergegas kembali ke pesta ulang tahun. Dan ternyata Resti telah menghilang sedari tadi dan ketakutan itu bertambah kuat tatkala ditemukannya sebuah kotak hadiah kepala boneka di atas pagar. Lalu Arun mencari petunjuk melalui handycam perekam video sewaktu pesta. Maka didapatilah Resti tampak tengah mengobrol dengan seseorang yang tak terlihat dan hanya menampakkan gelembung yang berasal dari mainan anak-anak. Dan setelah video itu dibedah lebih dalam, terlihat seorang pemuda membawa Resti keluar rumah. Maka tanpa membuang waktu, Arun langsung menginterogasi pemuda tersebut dan ia memberi penjelasan bahwa tujuan dirinya membawa Resti berdua untuk menyampaikan perasaan. Namun di saat yang sama sebuah mobil van datang. Maka pemuda tersebut memutuskan untuk pergi karena berpikir mobil van yang datang merupakan keluarga dari Resti. வெஹிக்கிள்ஸ் ட்ராக் பண்ணுங்க. அதுல கண்டிப்பா அந்த சைக்கோட வண்டியும் இருக்கு. 2 hari lamanya setelah Resti dinyatakan hilang, sang ayah yakni Anjay merasa sangat bersalah sebagai pihak kepolisian. Dan di tengah percakapan, Arun melihat untaian plastik yang keluar dari bagasi mobil belakang milik Anjay. Dan ketika Arun membukanya, betapa terkejutnya Arun melihat keponakan tercinta telah tewas tak bernyawa. Sehingga Anjay yang curiga melihat perubahan wajah Arun pun tentunya sekuat tenaga berusaha menerobos Arun yang mencoba menghalangi. Dan ketika Anjay telah membuka bagasi mobil, dunia seakan telah runtuh melihat sang anak tersayang harus tewas dengan kondisi yang memilukan. Mendengar isak tangis di halaman rumah membuat sang istri alias ibu dari Resti pun keluar. Dan di sini Anjay berusaha sekuat tenaga untuk menahan kesedihan lalu meminta Arun pergi membawa mobilnya agar sang istri tak melihat nasib buah hati yang dicinta telah terbujur kaku meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Setibanya di rumah sakit autopsi rahasia, Arun tak kuasa menahan tangis ketika dirinya mengangkat jenazah keponakan. Sementara ia juga mengingat ketika mengangkat di waktu hari kelahiran. Maka Anjay meminta Arun mempertaruhkan nyawanya untuk menangkap pelaku pembunuhan. Namun sialnya Arun justru mendapati skor selama 3 bulan ke depan karena Propam memvonis Arun bersalah atas tindakannya yang telah menghabisi Guru Kaliang tempo hari. Sehingga Arun sangat begitu marah dan frustasi. Padahal saat ini ia sangat membutuhkan wewenangnya sebagai pihak kepolisian untuk menangkap pelaku yang telah menghilangkan nyawa keponakannya. கலவை உன்னை 3 மாசம் சஸ்பெண்ட் பண்றேன். இனி இந்த கேஸை விட்டுடு.
Dekapan seorang kekasih terbukti sangat ampuh dalam menghentikan amarah, lalu Kayla memberikan rekaman suara amarah Arun yang terdapat pada alat bantu pendengaran sehingga Fiji teringat jika almarhum Mira juga memiliki alat pendengaran yang sama. Maka Arun langsung menuju autopsi rahasia menemui Dr. Nanda untuk meminta barang peninggalan Mira, dan benar saja terdapat rekaman suara erangan kesakitan sebelum meregang nyawa, dan Arun menemukan suara bunyi piano penutup kematian, dan hal ini merupakan sebuah petunjuk yang sangat-sangat begitu penting untuk menuntun mereka menemukan pelaku pembunuhan. Arun pun mendatangi komposer musik untuk mencari tahu identitas suara piano yang dimainkan oleh pelaku. Maka didapatilah aliran musik ini bergaya Meksiko India, dan besar kemungkinan pelaku merupakan seorang pianis handal yang berdarah campuran Meksiko India. Maka Arun mendatangi penyiar radio lalu memutarkan suara piano yang dimainkan oleh pelaku, lalu meminta seluruh pendengar untuk memberikan informasi mengenai lagu yang dimainkan. Namun setelah menunggu hingga 2 jam lamanya, tak seorang pun yang mengenal atau pernah mendengar lagu yang dimainkan. Dan di penghujung siaran, ada satu penelpon seorang siswi yang pernah mendengar musik piano tersebut telah dimainkan ketika acara sebuah perpisahan sekolah. ஸ்கூல் ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன்ல கேட்டியா? ஆமா, கடைசி சாங் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணீங்க. நீங்க கேட்டிங்கன்னு 1 hour எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு. Keesokan harinya, berdasarkan informasi dari penelpon, Arun mendatangi kepala sekolah lalu meminta rekaman video acara perpisahan sekolah, dan benar saja musik itu dimainkan ketika seorang wanita tua berdarah campuran menunjukkan trik sulap kepada anak-anak lalu meminta Rika, sang korban pertama, untuk naik ke atas panggung. Namun sialnya, kepala sekolah tak memiliki kontak handphone si pesulap dikarenakan pesulap tersebut tak bisa berbicara. Terlebih lagi ia tampil tanpa bayaran, menawarkan diri untuk memberi hiburan pertunjukan secara gratis. Setelah itu Arun pun langsung menghubungi Fiji untuk mencari informasi serupa tentang acara tahunan, dan kembali ditemukan wanita pesulap tampil bersama dengan seluruh para korban yang intinya hal itu bertujuan agar korban menaruh rasa percaya kepada pesulap sehingga membuat si pesulap akan sangat mudah menculik mereka berdasarkan rasa kepercayaan yang telah terjalin. And finally, show நடந்த 2 நாள் எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாம கிட்னாப் பண்றா. Tak lama berselang Arun pun mendapati kabar bahwa suatu sekolah telah mengadakan acara tahunan 2 hari yang lalu. Maka hari ini merupakan jadwal bagi si pesulap akan menculik siswi yang tampil bersamanya, sehingga Arun pun menghubungi pihak sekolah untuk menunda jam pulang murid agar Arun bisa menyampaikan wejangan kepada murid yang telah ditargetkan oleh si pesulap. Okay, go ahead, sir. அது நம்ம வீட்ல இருந்து வரலாம், பப்ளிக் பிளேஸ்ல இருந்து வரலாம். Setelah mendapati Sanjana yang merupakan siswi nan tampil 2 hari lalu bersama si pesulap, maka Arun menjelaskan bahwa tidak semua orang yang berada di sekitar kalian itu baik, dan maka dari itu kalian jangan takut, karena ketakutan adalah musuh terbesar manusia, dan hadapi situasinya agar musuh tahu jika kalian pemberani, dan selanjutnya temukan cara untuk melarikan diri dan buatlah diri kalian yakin untuk bisa menyerang balik. Lalu Arun memberikan kontak pribadinya kepada seluruh murid dan memastikan kepada Sanjana telah benar dalam menyimpan dan bertukar nomor handphone tanpa memberitahukan keadaan yang sebenarnya. வெளியில வர அருண். ஆட்டோ நம்பர். Setelah Sanjana keluar dari sekolah, maka pihak kepolisian mengikutinya dengan melakukan pengintaian karena hari ini merupakan jadwal bagi si penculik untuk menangkap korbannya, dan praduga itu terbukti tatkala sebuah mobil van berwarna abu-abu metalik mendekat ke arah Sanjana. Namun sialnya, sebuah mobil truk datang menghalangi jalan dan pandangan sehingga membuat mobil van beserta Sanjana telah hilang. Dan untuk memastikan pihak kepolisian
kepolisian mendatangi rumah Sanjana dan disinilah Arun cukup dibuat terkejut melihat Sanjana yang telah berada di rumah. Namun faktanya Sanjana memiliki saudara kembar identik dan yang mereka ikuti sedari tadi merupakan Sanggita kembaran Sanjana. Sementara itu Sanjana masih mengikuti les tambahan dan mobil van tadi hanya menanyakan alamat dari les tambahan Sanjana kepada Sanggita dan di sini polisi telah terlambat karena ketika polisi tiba di alamat les tambahan Sanjana telah ditemukan kotak hadiah pertanda Sanjana telah hilang. Dikarenakan tadinya Arun telah bertukar nomor handphone dengan Sanjana, Arun memberikan nomor Sanjana kepada polisi bagian pelacakan dan setelah ditelusuri, didapatilah lokasi Sanjana yang terus bergerak dibawa oleh si pesulap dan singkat cerita, perjalanan itu kian menuju ke alamat terpencil sehingga handphone Sanjana tak lagi memiliki sinyal sehingga pelacakan terhenti dan Arun terpaksa mencari Sanjana secara naluri berdasarkan lokasi terakhir pelacakan handphone milik Sanjana. மேக்கர் நான் ரைட்டா செக் பண்றேன், நீ லெஃப்ட்ல பாரு. திருமலா கிரி ரோடு கிட்ட போயிட்டு இருக்கு. Sementara itu Sanjana yang telah terbangun dari pingsannya sangat ketakutan melihat ruangan menyeramkan sedangkan si pesulap memainkan ritual musik pianonya. Lalu Sanjana meminta izin untuk ke toilet namun ketika Sanjana memasukinya tampak di sana beberapa boneka tanpa kepala, berbagai jenis pisau dan benda tajam terlihat. Toilet ini sangat tak layak sehingga Sanjana pun berusaha mencari sinyal karena ia telah ketakutan. Namun tiba-tiba Sanjana yang telah mendapati sinyal langsung menghubungi polisi Arun sehingga Arun meminta Sanjana mengingat apa yang telah ia ajarkan untuk melarikan diri dan membuang kepanikan. Sementara itu, polisi bagian pelacakan juga telah mengetahui lokasi pasti Sanjana, maka tentunya hal ini memudahkan Arun untuk mencari bangunan yang dituju. Tidak mendapati siapapun namun polisi pelacakan sangat yakin jarak Arjun dengan Sanjana telah dekat. Maka Arjun mencurigai adanya ruangan rahasia dan beruntung Sanjana yang telah diberi wejangan cukup pintar dan berani sehingga Arun dapat menyelamatkannya namun si pesulap berhasil meloloskan diri. Sanjana! Sanjana! இந்த பக்கம் போனாங்க சார். ஃபாலோ பண்ணு. ஓகே. Arun dan rekannya kembali ke rumah pesulap untuk melakukan penggeledahan dan di sana mereka mendapati foto keluarga si pesulap dan foto tersebut serasa familiar bagi Arun. Maka ia kembali ke kontrakan dan mencari foto yang sama dan benar saja keluarga si pesulap dahulunya pernah tersandung kasus kriminal serta Arun mendapati nama penyidik yang menangani proses hukumnya bernama Raja sehingga tentunya Arun langsung menuju ke tempat Raja untuk menggali informasi lebih lanjut tentang keluarga si pesulap. மேரியோட ஹஸ்பண்ட் மரியாதை லேடியோட பேரு. Raja pun menceritakan bahwa nama pesulap tersebut adalah Mary Fernandez dan ketika suaminya telah meninggal, barulah Mary mulai memanfaatkan keahliannya untuk menafkahi putra satu-satunya yang bernama Christopher. Dan Christopher ini memiliki kelainan hormon yang membuat tubuhnya lebih tua dari usianya sehingga hampir seluruh murid tak ada yang mau berteman kecuali Sofia. Sehingga sejak saat itu Sofia juga dijauhi oleh teman-temannya dan ketika Christopher berulang tahun, Sofia datang ke rumah Christopher bahkan memberikan hadiah boneka yang di masa kini dijadikan sebagai hadiah kematian. Christopher.
Mary yang ingin Christopher menjadi pesulap seperti dirinya mulai mengajarkan trik demi trik, bahkan mengajari bermain piano, dan singkat cerita, perasaan Christopher mulai tumbuh terhadap Sofia. Lalu ia pun mengutarakan perasaan, namun Sofia hanya menganggap Christopher tak lebih dari sebagai seorang sahabat, dan sejak saat itulah Sofia mulai menghindari serta menjauhi Christopher. Namun obsesi terhadap Sofia semakin begitu membesar sehingga Sofia mau tidak mau harus membawa Christopher ke dalam perpustakaan untuk ditunjukkan buku-buku tentang kelainan genetik, bahwa Christopher sejatinya merupakan seorang impoten yang tak mungkin Sofia akan menikahinya, sehingga perkataan tersebut sangat-sangat membuat Christopher begitu terpukul. அத படிடா நீ ஒரு அதாவது ஆண்மை இல்லாதவன் மேரி கிட்ட சொல்லி கதர்னா. Untuk meningkatkan rasa percaya diri dan menutupi kekurangan anaknya, maka Mary merubah penampilan Christopher. Namun alih-alih mendapatkan perhatian serta pujian, Christopher justru dibuli, dihina, direndahkan oleh semua murid dengan meneriakinya seorang impoten, bahkan mempermalukannya dengan membuka celana, sehingga Chris yang sakit hati pulang ke rumah lalu menghancurkan boneka hadiah hingga terpisah kepalanya. Padahal bukan Sofia lah yang menyebarkan gosip, melainkan siswi lain yang saat itu juga sedang berada di perpustakaan. ada mode parah. Mary yang tak bisa menerima anaknya telah direndahkan, sehingga ia pun mendatangi Sophia lalu memberikan kotak hadiah yang berisi kepala boneka, dan tak lama kemudian Sophia telah dihabisi bersimbah cairan merah. Maka Mary harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sejak saat itulah seluruh murid ketakutan melihat keluarga Christopher. Dan ketika masa hukuman Mary telah berakhir, polisi raja mengatakan bahwa ibu dan anak tersebut tewas dalam kecelakaan. Namun hari ini tampaknya kematian itu hanyalah pengalihan untuk melanjutkan aksi balas dendam. அதே வெஞ்சன்ஸோட கொலை பண்றாங்கன்னு இது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு. Arun yang baru saja tiba di kontrakan pun langsung diminta oleh raja untuk kembali ke rumahnya, dikarenakan raja menemukan sesuatu terkait foto keluarga Mary Fernandez. Namun belum sempat Arun sampai di rumah raja, Mary lebih dulu tiba di sana dan ia langsung menghabisi raja. நீங்க கொடுத்த போட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தேன். Setibanya di sana, Arun dibuat terkejut atas kematian raja. Lalu ia pun menghubungi rekannya, dan karena yang tewas merupakan aparat kepolisian, pastinya banyak polisi yang menuju ke lokasi raja, sehingga rekan-rekan Arun meminta Arun untuk segera pergi karena saat ini Arun masih dalam masa skorsing. Namun Arun memotret terlebih dahulu susunan foto yang dibuat oleh raja, serta Arun juga memotret jejak telapak tangan aneh seolah pertanda yang ditinggalkan oleh raja. அரெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டேஷன் கூட்டு வர சொல்றேன். அரெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டேஷன் கூட்டு வாங்க. உடனே ஸ்டேஷன் கூட்டு போய் என்கொயரி பண்ணுங்க. Tak peduli dengan penjelasan serta pengorbanan yang Arun lakukan, Kapolsek Sinta yang bebal ini tetap meminta bawahannya memborgol Arun. Namun karena rekan kepolisian yang sadar bahwa salah satu korban yang tewas merupakan keponakan dari Arun sendiri, sang rekan tetap membantu Arun dalam setiap permintaan. Dan di sini terungkaplah hasil temuan raja bahwa pihak kepolisian mencari orang yang salah, alias bukan Mary lah pelaku pembunuhan, melainkan Christopher. Dan itu dapat dibuktikan dari bukti bekas darah telapak tangan di rumah raja berjumlah 6 jari, dan hanya Chris lah yang memiliki jari tangan sebanyak itu. Dan disinilah kita diperlihatkan dengan fakta yang sesungguhnya, bahwa Chris lah yang melakukan perbuatan keji terhadap Sophia, lalu tersenyum puas melihat orang yang merendahkannya ketakutan. Pantas saja polisi susah payah melacak pelaku yang seenaknya bisa berganti identitas. Terlebih lagi, identitas yang digunakan oleh Christopher merupakan identitas orang yang telah mati, alias Mary, ibunya sendiri. இந்த போட்டோ பாருங்க, இந்த லேடிக்கு 6 வரை.
Arun membebaskan diri dari borgol dan kembali menemui Kapolsek untuk memberitahukan fakta, namun lagi dan lagi Sinta tak mau mendengarkan, bahkan membuang handphone Arun yang berdering, padahal telepon itu berasal dari Fiji yang meminta bantuan karena Christopher telah berada di rumahnya untuk menculik Kayla, sehingga rekan polisi yang telah muak terhadap Sinta pun memilih untuk memborgol Sinta, bahkan memberikan senjata Sinta serta menjauhi telepon pribadinya dan juga memutus sambungan telepon kantor dan sang rekan. Tak peduli jika harus masuk penjara karena tak mematuhi atasan, asalkan Arun bisa menyelamatkan nyawa banyak orang dengan menghabisi psikopat yang masih berkeliaran. காவியாவை தூக்கிட்டு போயிட்டான். காவியாவை எப்படியாவது காப்பாத்து அருண். கிறிஸ்டோபர் காவியாவை தூக்கிட்டு போயிட்டான். தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அவனுக்கு தெரியாதனால ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா சுத்துவான். இருக்கிற போலீஸ்ல அந்த கில்லர் லேடி நினைச்சு தான் தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆபீசரை வெளிய அனுப்புங்க. அந்த சைக்கோ நான் எப்படியாவது பிடிக்கிறேன். ஒரு அரை மணி நேரம் வரைக்கும் யாரையும் வரவேணாம்னு சொல்லிருக்காங்க. Rekan Arun yang berada di lapangan pun memberitahukan bahwa ban mobil yang dibawa oleh seorang pengendara telah longgar dan harus segera diganti agar terhindar dari kecelakaan, dan di saat yang sama Arun menghubunginya lalu meminta untuk menyebarkan informasi bahwa polisi jangan mencari Mary, melainkan carilah Christopher, anaknya dengan ciri-ciri penampilannya lebih tua serta memiliki 6 jari, dan Arun meminta kepada rekan-rekan untuk bergerak lebih cepat karena Kayla, keponakan dari Fiji, kekasihnya, saat ini telah berhasil diculik oleh Christopher. Dan atas informasi tersebut, rekan yang sadar bahwa orang yang sedang berada di depannya saat ini adalah psikopat yang paling dicari, sehingga ia pun melepaskan tembakan pada ban mobil serta meminta Chris untuk turun lalu memeriksa bagasi belakang, dan benar saja Kayla telah berada di bagasi, namun akibat si rekan tak juga bernyali untuk melepaskan tembakan, akhirnya justru ialah yang harus berpulang lebih awal. Dikarenakan lokasi penyerangan rekan tak berada jauh dari rumah sakit autopsi rahasia, maka Arun meminta dokter Nanda untuk mencari Kayla, dan setelah berhasil ditemukan, psikopat Chris juga telah berada di sana, dan tentunya seorang dokter bukanlah lawan yang seimbang bagi seorang pembunuh. Arun yang telah tiba di rumah sakit rahasia pun dihubungi oleh kepolisian lapangan bahwa mereka telah menemukan gadis berusia 6 tahun, dan akan hal tersebut hampir saja Arun beranjak pergi, namun ketika ia melihat sebuah gelembung balon yang sama persis seperti gelembung yang ada pada video sewaktu Resti dinyatakan hilang, Arun segera kembali masuk ke dalam rumah sakit, dan beruntungnya Arun datang tepat waktu di saat Christopher hampir saja menghabisi Kayla. Chris yang berada pada posisi menguntungkan pun membuat Arun terpaksa harus memutar otak, mematahkan pemikiran seorang psikopat dengan mengucapkan kalimat yang sangat-sangat ia benci agar pikirannya teralihkan, yaitu kalimat impoten, sehingga Arun pun berhasil membalikkan keadaan. Keesokan paginya, tanpa Arun yang telah sadar dari pingsannya, televisi menyiarkan berita tentang kesuksesan polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan berantai, dan Kapolsek Sintala yang justru mendapatkan apresiasi serta pujian. Sedangkan bagi Arun, ia dihubungi oleh produser yang dulu pernah menolaknya, dan kini ia menawarkan untuk membuat film psikopat bersama, karena pada saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memproduksi film bernuansa kriminal, dan film pun selesai.